Hello, Assalamualaikum. It's your boy here, I'm Ed. I'm Jay. We are from UXC. Podcast ini ditajakan khas oleh Mints and Bites. Where you can get your cravings satisfied. Right. Sama-sama Uish, kau apa khabar? Alhamdulillah. Belum. Okay, malam ini kita ada additional host bersama kita, iaitu Dr. Love daripada Selingkuh 2.0. Yeah, betul. Dia malam ni dia akan join kita lah. Pasal malam ni dia seorang. So jadi kita tarik dia sekali datang. Kita tak nak dia feel left out lah. Betul. Yes. And Dr. Love, Yes. welcome back. Yeah, hi. And thank you for inviting me. Tak ada hal lah. No problem. So tadi dah hilang kan? Okay. Alright guys, so let's talk a little bit more about our sponsors. Yes sir. Alright, so currently they are at this Yishun, Block 365, Yishun Ring Road. Nama kedai Khan Family Mart. Right, apa makanan yang ada kat situ? Okay, so as of now, dorang liaise with this Hans Family Mart. Dorang letak dorang punya makanan dekat sana. Alright. For sale lah. Okay. So past few days dorang dah put on the menu, which is mi rebus, mi siam, mi soto, Okay. nasi lemak dengan nasi jagung. Nasi jagung Nasi jagung dengan ada lauk dia lah. Okay. Macam ayam masak merah or something dan gitulah. So every day is a different menu. And dorang pun letak dorang punya tahu bergedil sekali kat sana. Okay. I heard also nasi lemak pun dorang ada kan? Ada. So how is it the crowd for nasi lemak? Okay, normally they will send out dorang punya food to the shop Okay. around 7 AM. Alright. So semalam aku pergi. Aku Okay. ingat nak makan untuk lunch. Okay. Dia letak pukul 7, 10.30 aku sampai. Habis. Lesap. Aku sampai tanya orang kedai, "Bang, nasi lemak habis?" Sudah habis bang. Sudah habis. Oh, sudah habis. Dah merajuk aku nak balik. If you wanna go then I'll be so lonely. If you leaving baby let me down slowly. Let me down, let me down, let me down. So tak ada apa-apa lah. Nothing kat situ lah. Nothing at all. So basically kalau normally dorang akan letak makanan tu near the entrance door. Dekat one side lah, one corner. So you can just take and pay inside lah, macam gitu. So tadi bila aku sampai, semalam bila aku sampai, meja pun dah tak ada lagi. Meja pun dah pack up. Meja pun dah tak ada. Meja pun dah tak ada. Tu aku macam takkan dah habis. So aku masuk dalam. There's another small table inside. Okay. Aku cuy dalam, pun tak ada lah. Aku dah lama hampa siap, baru 10.30 pagi tau. Itu nama dia apa tau? Bukan rezeki kau. Tapi tak apa, tetap aku dapat. Tak dapat juga. Dapat. Kau pergi rumah dia. Aku call dia. Kau call dia. Aku call dia, aku tanya, korang hari ni letak nasi lemak kan? Cakap, dah habis siap. Aku cakap, terus dia pun macam terkejut lah. Dah habis. Pasal apa tau, dia buka kedai pukul 7. So that means the setup kedebak rebuk pun aku rasa 7 lebih, almost 8. Alright. 10:30 tu aku turun dah habis. So that means high demand. Goreng pisang panas Alright, so without further ado kita ada dua story-story yang menarik, interesting, Correct. dan juga seram lah. Boleh katakan seram lah. Before that, Dr. Love,
How are you today? Alhamdulillah baik. Baik Dari kerja? Ya, daripada kerja. Dari pagi tak balik lah kira? Belum balik lagi. Walau Mata tengah koyak ni. Mata koyak. Aku mata koyak juga ni. Kan? Okay, tapi apa-apa pun kita carry on. Alright. Let's go. Right. Alright, the first story, Yasta. So kita teruskan Bismillah. Okay. Assalamualaikum UXC Podcast. Aku ada satu story yang tak berapa seram. Nama aku Afiq, dari Malaysia, JB. Orang Malaysia tu. Wait. Okay. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah kampung lama di Johor. Satu hari, seorang pakcik jauh menyerahkan sebilah keris selama kepada ayahnya. Katanya keris itu adalah pusaka keluarga yang mesti dijaga dan tidak boleh dibuang sama sekali. Pada mulanya, tiada apa yang pelik. Keris itu diletakkan di ruang tamu, digantung dengan kain kuning. Tetapi sejak malam ketiga, gangguan bermula. Anjing-anjing kampung menyalak menghala rumah tanpa henti. Ayam dan itik mati satu persatu tanpa kesan luka. Bau hanyir memenuhi halaman walaupun tiada bangkai. Yang paling menakutkan, setiap kali azan subuh berkumandang, mereka terdengar bunyi geseran besi dari arah ruang tamu. Bila diperiksa, keris itu bergetar perlahan seolah-olah bernafas. Malam ketujuh, si anak bongsu ternampak kelibat lelaki berjubah hitam berdiri di tepi keris. Mukanya kabur, hanya matanya merah menyala. Dia terdengar bisikan, "Pulangkan aku, ini bukan milik kamu." Ayahnya cuba buang keris itu ke sungai, tapi peliknya, setiap kali pagi menjelma, keris itu kembali tergantung di ruang tamu. Bau kemenyan semakin kuat, seakan ada orang membakar sesuatu pada waktu malam. Kemuncak gangguan berlaku bila satu malam, pintu rumah diketuk bertalu-talu. Bila dibuka, tiada siapa. Tapi di tanah depan rumah, terpacak kesan tapak kaki besar seolah kaki binatang menghala terus ke arah keris. Sehingga hari ini, keluarga itu masih simpan keris tersebut. Bukan kerana mahu, tetapi kerana takut. Mereka kata, keris itu bukan pusaka biasa, tetapi saka yang ditinggalkan oleh nenek moyang, menunggu tuan baru atau mangsa baru. Keris tu Gila. Wow. Interesting. Kan? Interesting gila. The most interesting part is story ni dari seberang tu. Yes. Kita jarang dapat story dari Malaysia ke dari Indonesia ke mana. Betul. Nama? But this kind of thing usually kat Singapore ada juga, tapi you know, I don't know the person. So I hear by saying lah, like orang cakap dia ni pernah ada dapat keris pusaka from someone. But the thing is, aku tak pernah jumpa orang tu depan muka. So I don't know, is it a true story ataupun just a make up story? Kan? Yeah. Okay, kalau kita ada this kind of keris pusaka lah contoh lah. Alright. Macam mana kita nak rawat keris tu? You know, macam nak jaga dia, you know. Okay. So first and foremost, I would like to say, simpan keris actually is good. Okay. Bukannya benda yang jahat lah, atau benda yang tak datangkan faedah. Okay. Actually is good untuk sediakan diri untuk, you know, hari yang kita perlukan lah, keluarkan dia. Okay. So how orang usually rawat keris ni cara tradisional, diorang bila keris tu kan, dia akan buka dan diorang akan, you know, somehow diorang akan asapkan
asapkan, rendamkan air dengan limau purut, tak salah aku. Air limau purut. Yes. Dan akan rendamkan after that. Why, you know why they do that? Not? Maksud? Okay, back in the old days setiap keris dia orang akan letak poison for kira bila dorang pakai tu, kirakan that poison will take effect lah. And keris wise, bila kau tikam orang, tak cabut balik apa. Dia bukan boleh slice tau, dia is tusuk tau. Keris untuk tusuk. So setiap tusukan tu is where the poison akan run. So orang nak clearkan all this darah, then the poison all this, right? Orang akan buat asap dulu. Then asap ni bukan untuk puja asap ni untuk aku lupa the reason. But usually akan asapkan, after that dia akan mandikan dengan air limau purut. Dah mandikan, after that dia akan lap. Then tu dia akan letak baru poison, baru something like that, stuff like that. Yeah. Tapi pada yang masuk kau cakap asap tu kan, so kirakan dia tak isi lah benda tu. Tak isi. So usually orang akan misconcept about this part. Yang kata asap kemenyan, untuk kau hidupkan keris ni, kasih dia makan, mandikan dengan air limau purut. Apa? Kau dalam gym kau minum jus kalamansi. Kan pelik. Tapi aku nak tanya kau, aku ada tengok satu cerita ni pasal si Pitung lah. Si Pitung, okay. Sejarah show ni. Cerita lama lah. Right, silakan. So cerita lama ni aku tengok that time bila dia kan dorang tak ada tempat mandi kan. So dorang mandi tempat sungai. Okay. So aku nampak yang dia keluarkan barang-barang macam seperti apa? Seperti macam gini lah, tak salah aku keris one of them. Then benda macam aku rasa ada ayat ke apa lah. Macam tali something, then dia taruh tepi tau. Okay. Baru dia pergi mandi lah. So dia tak mandi sekali dengan benda tu. Okay. So aku tak tahu why. And is it macam mana, prohibited ke apa ke? Pantang larang lah. Pantang larang lah, yes. Kemungkinan ada pantang larang. Kalau kau take it in a nice way, maybe dah tak nak barang tu karat. Maybe dia mandi air laut ke, air sungai aku rasa masa tu. Okay, let's say kalau air sungai, dia tak nak barang tu basah ke apa, masuk air, tak jaga ganti karat juga in the end. Stuff like that. But if you take it in another way, another view, might be pantang larang lah. Tak boleh sentuh air sungai ke, keris tu tak boleh basah tak boleh basah something like that. Ataupun let's say tak boleh bawa untuk mandi lah. Let's say yang kata tadi apa, tali kan. Kemungkinan tu dalam tu ada wafak. Then kalau masuk dalam air, ada wafak tu nanti paper, right? Rosak ke apa kan, musnah. Itu paper itu kirakan yang dia pakai tu apa, itu untuk apa, pelindung ke apa ke? Varies. Can be from perlindungan, boleh pergi dalam segi perlindungan, one thing. Ada pengasihan pun boleh. Ada juga untuk rezeki pun boleh, wibawa pun boleh, macam-macam. Pasal segi yang aku tengok cerita tu, dia kena tembak pun dia tak mati lah. Kebal lah. So aku rasa ada part of the mystery kot. Tu amalan dia lah kira. Kemungkinan keris tu kosong, tali tu setakat tali ikat seluar ke, dan dia ada amalan sendiri dalam dia. You see. So the last part aku tengok dah ada peluru emas ke apa, baru tembus kat dia. Mungkin tu one of the weakness dia lah. Dia pantang dia lah. Tak boleh pakai emas ke, tak boleh ditusuk dengan emas ke apa. Stuff like that. So dalam keris pusaka ni ada macam-macam punya perbezaan ke? Perbezaan keris pusaka ni, macam keris ni untuk ni, keris ni untuk ni. Okay, usually keris ada macam-macam shape and sizes. So tak kisahlah keris tu pusaka ke ataupun tidak, dia come in sizes. The smallest aku nampak, kalau betul-betul keris lah, untuk pakai untuk
protection 3 loop. 3 loop. Loop tu dia punya ni, The curve dia. The curve dia. So ada 3. So usually the numbers goes in odd number, 3, 5, 7 and above lah. So makin tinggi, makin panjang, makin besar number dia, if not wrong, lagi tinggi darjat dia, something like that lah. And for different purposes. Ada load untuk orang pedagang macam biasa-biasa orang, ada untuk pahlawan, ada untuk level-level general, ada level-level sultan-sultan, stuff like that. So if you talk about pusaka, any of these can be a pusaka if it's been passed down to the different generation. So kirakan pusaka ni tak semestinya Mistik lah. mistik untuk jahat je lah. So ada yang turun-temurun harta pusaka untuk jadi perhiasan, macam gitulah. Yep. Tapi aku nak tanya yang pasal keris ni, ada kata keris ni macam pelindung atau macam rumah kalau ada masalah ke, macam orang pencuri datang, is it dia akan keluar dan terbang? Keris macam mana ni? Keris yang berisi memang, maksud aku. Keris berisi. Okay, such thing. Aku tak tahu tu, aku tanya. Alright, this kind of cases in Singapore cases aku tak pernah dengar lagi, but aku pernah dengar cerita from Sembrang. Let's say ada anasi yang berbau busuk ataupun berbau negatif lah kalau kata. The keris yang kat dinding tu, yang buat hiasan tu, akan bergegar. So the pay signs lah kira. The sense that something bad is gonna happen, ataupun dia feel that the surrounding ada negative vibe, negative energy. So dia akan sense. So orang tuan rumah tu yang simpan this keris akan tahu, oh ada benda tak baik nak jadi. So this one is referring to keris yang berisi. Yes. So memang betul lah, tapi cuma dia tak terbang aje lah. Mungkin dia terbang, tak tahu. You never know. Okay, pasal aku pun dengar juga tu, aku nak clarify lah. Alright. So but cases in Singapore pula, keris warna emas yang pendek ketok macam ni. If you heard before. Aku tak pernah nampak keris yang kuntut gitu lah. Yang aku pernah nampak pun sejengkal. Okay, so this kind of keris it's not for tusuk. It's for personal use, for protection wise. Protection not for tusuk untuk bedal orang bukan. Pendinding from anasi-anasi buruk, ataupun from energy negatif, ataupun from jin-jin jalanan semua. Yes. But you don't put all your 100% your belief, your faith into that keris. Itu dah jatuh syirik. Yes. Tu lah. Baru nak tanya kau. Itu dah syirik. Pasal kalau kau percaya benda ni 100% dan kau mengharapkan sangat, memang dah jatuh syirik lah. Itu kau dah mendukan Allah lah. Simple as that lah. Yeah, yes. Correct. Kau ingat tak, one of our friend pernah ceritakan yang dia pergi rumah member dia, yang then dia nampak keris tu semua, a few keris yang berdiri. Kau ingat? Okay, alright. Itu kira apa pendapat kau tentang tu? Alright. If you ask me in a logical way manner, semua keris boleh diri. Oh, serious? Yes. Any keris can diri if it have this perfect balance. So tu dah kira dah masuk saintifik lah. Yes. All keris boleh diri. Kau letak gitu boleh diri. Bukan sama kata. Tapi atas dia berat apa? It's perfect balance actually. Yeah. So bukan nak katakan keris tu ada jin, ada kodam apa, bukan. So scientifically proven, most keris is perfectly balanced and kau can easily dirikan dia. Ada orang lama pula dia akan letak satu bekas, isikan dengan beras, dia akan trainkan keris tu untuk berdiri dengan beras. Dia kira tanam keris tu masuk air lah kira. So yalah, but the thing is
Aku tak percaya tu semua. So cara aku dah pernah buat sendiri, tanpa isian, tanpa apa-apa. So keris boleh diri. In natural way lah. Natural way, ya. Bukan dos yang berkodam ke berisi ke apa baru boleh berdiri lah. Betul. So ni Macam-macam punya. macam-macam lah. Actually this kind of knowledge actually is good to share around, because bila orang cakap keris berdiri ni confirm ada jin, tak mau dekat, tak mau beli. Tak mau pegang pun. Tak mau pegang. So you know, kalau kau get this knowledge right, kau tahu tak adalah ni benda bukan ada jin ke apa. So kau dah tahu kan knowledge dia apa asal, why, because it's perfectly balanced. So yeah, dia boleh diri. Okay guys, kalau korang ada any questions or any knowledge about keris, korang boleh share dengan kita sekali, you know. Yeah. Maybe sorry to interrupt. Maybe aku punya knowledge tak cukup macam korang, so maybe korang can just share korang punya pendapat lah, ataupun korang punya knowledge tu kita. Kalau korang ada yang knowledge yang lagi mendalam lah kan, tentang keris ke apa yang kita tak tahu, yang kita tak sebut, kita tak cakap ni, korang boleh share lah. Betul. No, nanti kalau bila kita dah post this episode, ataupun kita dah post short reels kita dekat TikTok, korang can just comment down. Yes. Jap, aku nak tanya lagi sekali. Silakan. Pasal keris ni. Habis aku ada pernah nampak pun tau. Besar sikit lah, panjang benda tu. Macam aku punya. Besar sikit panjang. Pasal aku macam gini lah. Then after that dia punya, soalnya keris kan pendek kan. Macam kita tengok yang orang kahwin pakai punya. Mana ada macam sialah, dari kelakar pula macam Teruskan. So kali ni aku nampak kawan aku dia pernah pegang ya. Dia quite panjang tau dia. Memang ada. Tadi aku dah terangkan tadi. So, keris ada bermacam size and length. So ada look 3, 5, 7, lagi 9. Okay, yang paling panjang berapa loop? Let me check kejap probably cari susah. Ada sampai belasan? 29. Insyaallah. Kau betul tak betul? Betul. Sibuk tu dah macam Trojan naik kuda Syul. Panjang macam pedang. Serius lah? Betul. Ini function otak dah pukul apa tau. Ini otak dah jam apa? Dah jam 2.25 tau. That's why. So yeah, pedang. Dia panjang pedang lah. Okay. Yeah. Tapi 29 panjang Syul. 29 look. Yeah. Okay, shall we move forward to another story? Aku rasa next episode lah. Alright, go, let's go. Alright, so the second story. Second story. Kau baca? Aku baca? Nice. Sering. Hello. Alright, so let's go. Assalamualaikum Urban as Cooking SG. Nama SG Nama aku Sopian. Aku duduk di Malaysia. Aku ada satu kisah lama yang pernah diceritakan oleh arwah atuk aku sendiri. Kisah tentang satu ilmu hitam yang dulu pernah gemparkan orang kampung, yang bernamanya parang terbang. Okay, pada tahun 70-an, di sebuah kampung berhampiran hutan tebal sungai tengah, ada seorang bomoh tua yang digeruni. Orang kampung jarang sebut namanya, tapi mereka tahu siapa yang berani usik keluarganya, hidup tak akan aman. Suatu malam, seorang pemuda kampung dituduh mencuri buah durian dari dusun bomoh itu. Dia sumpah menafikan, tapi maruah bomoh sudah tercabar. Malam Jumaat, langit kat bulan separuh dilindungi awan dari macam mantra sah. Dari jauh orang kampung terdengar bunyi. Dia kasih sound effect guys. Shring. Seakan logam diasar di udara. Tiba-tiba dari arah rumah bomoh kelihatan cahaya berkilat melayang di udara.
Ia bukan cahaya biasa, tetapi sebilah parang panjang, berkilau dan berpusing seperti hidup. Parang itu terbang sendiri seolah-olah ada roh yang mengendalikannya. Wow. Orang kampung menjerit dari lari lintang pukang bila parang itu mula membelah angin, menyambar atap, memotong batang pokok dan menghunus ke arah rumah pemuda yang dituduh tadi. Busy apa? Dinding kayu rumahnya terbelah dua dan orang dalam rumah terdengar suara jeritan yang ngeri bercampur bunyi besi mengaum. Besi mengaum. Betul? Okeylah. Ada saksi kata mereka nampak parang itu masuk ikut tingkap, berpusing-pusing mencari mangsa. Pemuda itu ditemui rebah, penuh luka hirisan halus seperti disiat beratus kali. Tapi tiada seorang pun nampak sesiapa yang menghunus parang. Hanya bila parang itu sendiri berlumuran darah, kemudian jatuh kaku di tengah halaman. Orang kampung pun tak berani sebut tentang bomoh tua tersebut. Rumahnya dibiarkan sunyi. Akhirnya reput dimakan masa. Tapi sampai sekarang ada orang lalu kawasan kampung lama itu waktu malam masih dengar bunyi shring shring di udara macam besi berterbangan mencari tuannya. Uish, kau kasih aku buat sound effect guys. First time orang hantar cerita ada sound effect. Terima kasih Sofian kerana sudi listen, mendengar kita punya podcast dan juga share story kau yang unik, parang terbang guys. Dan kepada Afiq juga ya, yang cerita tentang keris tadi, terima kasih kerana kongsikan cerita seram anda kepada kami. Macam DJ. Hoi, mantap. Syat. Alright, let's go. Okay, parang terbang. Jap, tadi dia kata kena potong kan. Tapi kira kan dia sampai maut apa? Sampai gol lah. Dah 100 kali. Sampai gol. Rabak tu. Ui. Kena cincang sah gitu macam. Cincang, daging cincang pun. Cincang 14. 14 Cukup tu ayam lah. Alright, let's go. Okay, parang terbang Adakah ini mitos? Alright, so parang terbang, I have heard before about parang terbang. From Sembrang, Malaysia. Yeah. So this parang terbang bukan usually lah, it is heard from this era lah, this year era 70, 80, something like that. During atau maybe back then also dah ada lah, during perang Portugis ataupun perang Jepun apa kan. Aku not sure about which war lah. Then ada pahlawan, they gather themselves together and they control the parang untuk attack the enemy on its own. So the parang akan float and pergi. Dan lepas tu shing shing. So basically the movement is like someone is holding the parang. Ya, dia terbang itu. Dia punya knife dia kan, flying like that. Okay. Yeah. And also another story juga mengatakan yang parang tu bukan terbang seorangan. There's someone holding the knife, the parang, with a fast movement. Jadi yalah, cuma orang tu tak nampak, kita tak nampak lah. Ibarat macam parang tu terbang. Whereas orang tu kan dah macam The Flash lah. Kira kan ada dia punya so called warrior dia lah. Yes. Ni kira kan
dah macam tu combat dia. Tak adalah. Combat pula ada masuk kan. Tak adalah. Aku tengok okay, tapi back to cerita Bitong tu, ya aku pun ada tengok yang diorang macam pergi bertapa ni semua to get the ilmu lah. Alright. Tapi aku tak tahu macam mana nak tahu whether itu ilmu tu real tak real. Real tak real lah. Macam ada ke black magic ke atau betul-betul ada ke? Pasal aku pernah dengar juga pasal baju friendship kan, bukan baju magic. Okay. Dia baju kebal something like that. Okay, in general kira macam kau nak tanya whether orang pergi bertapa ni is it for this kind of ilmu yang untuk pakai untuk pergi perang ke untuk apa? Untuk berperang ni semua. Is it? Alright. Amalan dia lah kira. Amalan. Yeah, let me share with you guys a little bit perut lagi a little bit knowledge lah. Masih ada time lagi sikit. Back then orang duduk kampung ada puak-puak masing-masing. Okay. Alright. So kampung ni tak sepuluh kampung sini tak sepuluh kampung sini. So in order diorang nak cross to kampung C A, B, C aku name them So in order kampung A nak cross to kampung C, nak kena tempuh kampung B. Okay. So orang B pula tak suka A. So what they do, diorang mengambil amalan. Diorang mengambil amalan ataupun diorang mengambil pelindung daripada alam-alam gaib, stuff like that. And diorang akan amalkan benda ni untuk diorang cross ke kampung Sembrang. Macam gitu susah apa? Yes. And untuk answer jawapan question, jawapan pula. Answer jawapan sama je. Question sama sama answer kan jawapan. Question tadi, orang bertapa untuk apa kan? Orang bertapa usually untuk kenal diri dia actually. Untuk kenal diri dia dan juga untuk merasakan apa itu nikmat Allah. Yes. Tapi dengan dugaan yang macam-macam lah. Yes. Correct not? Betul. Ada puasa dia, ada puasa putih dia, ada amalan dia kena buat apa. Dan adalah datang gangguan-gangguan dia, tengok kau boleh tahan ke tidak. Betul. Gangguan-gangguan ni macam mana tu? Kau nak try? Boleh tak? Aku just nak tahulah apa. Gangguan-gangguan dari alam gaib lah. Can be from alam gaib, can be from binatang, stuff like that. Tengoklah location mana yang kau pergi bertapa lah. Macam kalau hutan. So kira kan kau tengah bertapa tu, habis macam ada benda menjelma lah. So kira kan boleh dari binatang ke, macam for example binatang seekor harimau ke. So then if like benda misteri is like maybe Pontianak ke apa terkeluar macam gitulah. Correct lah. Macam itu. Okay. Itulah dari segi gangguan-gangguan mistik ataupun nature. Yes, okay. Understand. Okay. So benda-benda macam parang terbang gini kan, dia ada any specific way untuk kau jaga, rawat ataupun ataupun dia sama dengan keris, bila kau dah pakai kau nak kena cuci, that kind of thing ke, ataupun kau biarkan je dia kirakan on standby 24/7 macam gitu? Okay, usually benda-benda yang kilat ni yang kita panggil benda-benda yang bila ni, keris ke, pisau ke, pedang ke, parang apa semua yang besi kan. So any besi yang ada contact with blood without proper cleaning, in the long run dia akan rust. So bila dia rust, not effective anymore lah. Bukan not effective, power kurang. Kena bersihkan. Kalau tak, besi-besi tu semua reput. Okay, bila letaklah kau ada benda gini, tapi kau tak jaga, will it backfire to you? No, not really. No. Okay, aku boleh share sikit, Aku boleh share sikit apa amalan diorang buat lah. Usually diorang akan amalkan ayat 4.
Ayat 4. But usually orang lama yang mengamalkan ayat 4 ni, ada kisahnya juga seorang hamba Allah ni, dia mengamalkan ayat 4 ni, dan waktu kewafatan dia, nak wafat tu dia susah nak wafat, nak pergilah. So family members dia panggil seorang ustaz ni turun. So tanya family members, apa amalan dia before this? So dia cakap ayat 4. So ayat 4 ni dia ada good and bad dia actually. Ada pros and cons lah. Goodnya is dia pakai ayat-ayat Allah, ayat suci lah. Suci Al-Quran. But the thing is dia ada cons dia. Cons dia is possibly this is the cost lah. Susah nak pergi semua lah. Yeah, this bit and parts bit some pieces of aku punya knowledge about dia lah. So itu datang dia harta pusaka keturunan. So in order for him to go, dia nak kena jatuhkan dekat orang. Maybe that can be one of it lah. Ya, tapi kalau itu dah salah kira kan. Salah apa? Macam dah macam Islam kan dah apa. Kan. Then aku tak rasa macam nak kena handover benda kan. Tapi kalau kau tanya pendapat aku, maybe I'm right, maybe I'm wrong. Letaklah macam let's say satu orang ni gunakan untuk pendinding macam gini. Tapi kalau dia jatuhkan dekat keturunan dia, tapi kalau keturunan dia nak buat itu sebagai perhiasan, adakah itu jatuh syirik? Tak kan? Pasal kita tak gunakan dia untuk macam mana yang previous owner guna lah. Correct or not? So dia pun boleh bersihkan. Boleh, kirakan kalau benda yang dah berisi, kau tetap boleh kosongkan, tapi ada cara dia. Okay. So aku tak belajar benda-benda. So letak for example, engkau ada keris atau parang ni yang ada isi, tapi engkau dah tak nak pakai, kau nak jatuhkan dekat dia. Engkau boleh neutralize that thing. Kasih dia kosong, ataupun kalau dia dah pergi kat dia tahu neutralize benda tu, dia pun boleh buat. Okay. Betul. Correct me if I'm wrong. So tak semestinya engkau pakai untuk benda ni, engkau jatuhkan dekat dia pun nak kena buat benda sama. Okay. So harta pusaka ni boleh daripada sifat jahat lah Can say so. Daripada kegunaan sifat jahat boleh jadi kegunaan sifat baik dari segi perhiasan. You know, kau buat gantung, buat ni lah, letak dalam kau punya almari ke apa. Tapi aku tak rasa semuanya is jahat lah kan. Ada yang baik juga. Yalah, macam dia cakap tadi, yang keris, yang kontok gini, itu untuk pendinding diri, bukannya untuk pergi berperang ke apa. Tak semestinya every keris is problem lah. Tak semestinya everything have to go left. Okay, so lagi satu soalan aku nak tanya. Silakan. Okay, since tadi kita berbual pasal attack kan. So sekarang aku nak tanya macam mana pasal defense pula. Sama juga. Macam mana kau nak defend daripada parang tu datang? Usually parang terbang ni dia bukan pakai untuk suka untuk attack enemy kau. Macam aku tak suka kau, aku attack kau. Bukan. There's a rule about it. Dia ada pantang dia. Jangan pakai ni sesuka hati kau untuk memusnahkan kau punya enemy kau. Kalau betul-betul terdesak, baru pasukan ni akan turun untuk attack that person. Ni kira last resort lah. Okay. Tapi balik tu soalan tu, macam mana nak defend? Tak defend? Defend by ayat suci Al-Quran lah. Itu je. Tapi pakai apa? Mantra? No lah. Aku just nak macam at least maybe kau tahu apa ayat ke, so kau boleh explain kat orang. Macam aku simple je. Untuk orang biasa kat luar sana, aku simple je. Tiyakul Ayatul Kursi dah cukup dah. Okay. Tak nak complicated diri kau. Even though Tiyakul ni macam orang panggil ayat suci yang ayat baby. PG lah, jangan percaya lah. Ayat daripada Allah sangat. Okay.
Kan. Ni kira yang senang kau nak hafal, nak amalkan ya. 3 kul Ayatul Kursi. Ni kira dah boleh jadi bacaan harian kau apa. Okay lah, aku rasa correct. Interesting Nyari pay 2 story kira semua barang kilat. Barang fight lah. Orang boleh pergi barang kilat So guys, aku nak repeat again. I mean not repeat lah, disclaimer Kalau kau ada any amalan untuk aku diri sendiri use it in the best manner way lah. Jangan kau panggil kau ada diijazahkan. Jangan pula kau salah guna. Jangan pula kau dah diijazahkan pula kau tak amalkan terus. Dan juga jangan pula kau nak sengaja like suka kau test kat orang. Jangan. So bila kau test kat orang, tu dah ibarat sihir. Another term is sihir putih. So this kind of thing cuba elakkan lah. Even though kau dah amalkan barang yang baik, benda yang baik, but use wisely and for masyarakat even better. That's all aku punya panggil kata-kata lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih guru. Alright, so guys, kalau korang ada any story-story yang interesting, story-story yang interesting, seram-seram, tak kisah story kau seram atau tak seram, kita tetap akan ketengahkan story korang. Korang can just email to us urbanxcookingsg@gmail.com, urbanxcookingsg@gmail.com, ataupun korang can just WhatsApp kita dekat 86460636. Kalau ada sponsor yang ingin menaja kita, boleh email kita juga dekat urbanxcookingsg@gmail.com, urbanxcookingsg@gmail.com. And so guys, do also subscribe to kita punya YouTube guys. We are trying to gain lots of followers. Target 1,000 lah. 1,000 kita boleh go live Yes, insyaAllah. And also do also follow kita punya TikTok and IG at urbanxcookingsg. Dan jangan lupa guys, follow Selingkuh 2.0. Yes. Thank you. Promote sikit. Okay, so aku daripada Selingkuh 2.0, aku Dr. Love. Alright. Trademark. So aku pay email is theselingkuh@gmail.com. So korang boleh hantar korang punya cerita-cerita pasal love story, pasal heartbroken, pasal keselingkuhan, apa yang terjadi. What is selingkuh? Selingkuh is meaning cheating. What happened to your relationship that cheat you? So you guys rasa sedih ke, rasa macam kena betray? So kita boleh find a resolution for that, insyaAllah. Email kau macam mana nak spell? The Selingkuh, so THESLINGKO@gmail.com. The Selingkuh@gmail.com. Yes. Right. So itu for now. Korang boleh hantar kita orang by email lah. Nanti in future insyaAllah aku akan bikin WhatsApp lah. So senang untuk korang nak DM kita orang. So guys, don't forget to follow them and subscribe to dia punya YouTube lah. YouTube, kita orang ada kat YouTube and TikTok. Alright. And tak ada kata-kata last Tak ada. Alright. And also I would like to say thank you to all our listeners from all around the world. Yang paling jauh dekat Germany sekarang. Germany, Afrika pun ada 0.1%. Alright, and okay, with that aku Ed. Aku Jay. Aku Dr. Love. Alright. Alright, and we are from UXC. Assalamualaikum and ciao. Bye-bye.